Okay, Assalamualaikum. Kami dari kelas DP2A ingin membentangkan tajuk yang diberi pada etika dan peradaban, iaitu masyarakat dalam konteks Malaysia. Dalam kumpulan ini kami mempunyai 5 ahli, iaitu Muhammad Arash bin Muhammad Nazi daripada kad metrik 10 DEP 20F 1021. Nombor 2, Aiman bin Ahmad 10 DEP 20F 1022. Nombor 3, Ahmad Naufal bin Abdul Hadi 10 DEP 20F 1025. Dan saya Muhammad Danish Irfan bin Rosli 10 DEP 20F 1033. Dan yang terakhir, Muhammad Arif Razif bin Bahrain, kad metrik 10 DEP 20F 1054. Okey. So saya akan membincangkan definisi masyarakat majmuk. Sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat dasar-dasar kolonial, di mana penghijrahan penduduk mengikut kehendak-kehendak sistem ekonomi, politik, sosial menurut J. Fronever 1939. Oleh itu, ia telah mewujudkan kelompok-kelompok yang terdiri daripada pelbagai ragam dalam satu kelompok unit politik. Kelompok-kelompok pelbagai ragam dalam sebuah masyarakat majmuk itu bercampur tetapi tidak bergabung, tambah J.S. Fronever lagi. Agama, kebudayaan, bahasa, idea-idea dan cara-cara kehidupan sendiri adalah ciri-ciri pegangan kuat setiap kelompok. Masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai komuniti hidup secara berdekatan tetapi terpisah dalam unit politik yang sama. Dalam bidang ekonomi pula, sistem pembahagian buruh adalah berasaskan ras, di mana setiap ras dalam masyarakat itu mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke tanah Melayu telah digubah dalam dasar Inggeris. Penentuan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia juga terdapat dalam dasar ini. Kesan terhadap pemajmukan ras merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Danish. Okey, dari segi politik, dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas, iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing telah berlaku sejak tahun 1874. Sistem-sistem kemasukan seperti kontrak dan bebas adalah merupakan cara-cara orang Inggeris mengalahkan kemasukan orang asing ke tanah Melayu. Pada tahun 1930-an, Inggeris memperketatkan dan mengukuhkan dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Perkara ini amat berbeza dengan tindakan yang dilakukan oleh orang Inggeris kepada pendatang asing ke tanah Melayu sebelumnya. Pada tahun 1930-an juga, Undang-Undang Imigrasi menghantarkan kemasukan baru orang asing ke tanah Melayu. Tiada sekatan terhadap kemasukan orang asing ke tanah Melayu sebelum Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1930-an kerana pembelukan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi merancangkan ekonomi perlombongan, perladangan dan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan kereta api dan jalan raya. Slide. Dari segi ekonomi pula, perubahan sistem sara diri kepada sistem komersial disebabkan dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas berlaku. Ini mengakibatkan pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perlombaan biji timah telah banyak mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Oleh itu, kepemimpinan prasarana baru memerlukan tenaga buruh dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing. Dari segi sosial, dasar pendidikan pemerintahan Inggeris lebih menjuruskan aspek penekanan. Dasar ini menjelaskan bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Inggris menggalakkan pembezaan kaum dan melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia, iaitu melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Oleh itu, kita dapat melihat tindakan Inggeris yang bertindak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Dengan kewujudan sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti, setiap kaum di Malaysia telah meninggalkan keadaan ini. Okey, Eman sambung. Okey, ciri-ciri masyarakat majmuk.
Ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia sangat sinonim dengan masyarakat majmuk dan sebagai sebuah negara yang berdirikan berbagai kaum serta identiti. Di seluruh Malaysia terdapat lebih 80 kaum, terdapat 3 bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina daripada 80 kaum yang ada di seluruh negara. Konsep masyarakat membawa maksud kumpulan manusia yang menetap bersama-sama di suatu tempat dengan mengikut aturan dan cara tertentu, serta masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa iaitu merujuk kamus Dewan Justru bangunan kedua istilah masyarakat majmuk membawa maksud satu kumpulan manusia yang terdiri daripada berbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuan, khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi satu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Faktor pembentukan masyarakat majmuk. Okey, apakah maksud masyarakat majmuk? Menurut J.S. Furnival, masyarakat majmuk ialah pelbagai kaum yang mempunyai budaya, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Okey, walaupun berada di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka berasingan. Masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar penjajahan yang menggalakkan penghijrahan mengikut keperluan ekonomi. Orang Melayu yang asli merupakan penduduk asal tanah Melayu. Kedatangan imigran dari negara China dan India memenuhi keperluan ekonomi menyebabkan pembentukan 3 kaum utama di Malaysia, di tanah Melayu, iaitu China, India dan Melayu. Okey, seterusnya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal tadi. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk cabaran pembentukan masyarakat yang majmuk. Saya minta maaf kerana saya punya laptop ada sedikit masalah, jadi saya perlu merakamkannya dengan asing. Adalah cabaran pembentukan masyarakat majmuk. Cabaran pembentukan masyarakat majmuk terbahagi kepada 3, iaitu penerimaan satu bahasa Malaysia sebagai bahasa komunikasi. Yang kedua, proses perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity, berbeza fahaman, amalan, ras dan etnik serta cara kehidupan seharian. Yang ketiga, pemumpukan rasa paling memahami aspirasi dan pandang dunia budaya, Malaysian identity. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf atas kerana tidak nampak muka saya disebabkan beberapa masalah teknikal. Jadi saya akhiri slide ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.